Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pertamanya kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam diskusi semasa yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Kebajikan Global Ihsan Malaysia, yang mana kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting dan begitu dekat dengan hati umat Islam, khususnya tentang saudara-saudara kita yang berada di bumi Yaman. Seperti mana yang kita tahu, bumi Yaman tidak pernah berhenti daripada bergolak. Perang saudara, kemudian pertukaran kerajaan dan juga siri-siri pemberontakan dan bencana alam juga berlaku di Yaman, menambahkan lagi dugaan dan musibah bagi penduduk-penduduk Yaman yang majoritinya merupakan saudara yang seagama dengan kita. Pertubuhan Global Ihsan Malaysia yang terkenal dengan gerakan dakwah dan kebajikan membawakan kepada kita satu tajuk perbincangan untuk lebih memberikan maklumat dan juga pengetahuan kepada kita tentang apa sebenarnya yang berlaku di bumi Yaman. Banyak info dan maklumat yang kita dapat daripada media-media sosial, media-media massa, sama ada tempatan ataupun antarabangsa, banyak versi cerita dan laporan yang kadang-kadang kontradiksi di antara satu sama lain. Alhamdulillah, kali ini kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga maklumat kepada kita umat Islam di Malaysia, bagaimana seharusnya kita boleh membantu dan menyalurkan sumbangan, khususnya berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan. Kerana saya difahamkan lebih kurang 1.2 juta wanita mengandung dan yang sedang menyusukan anak mengalami masalah kekurangan zat ataupun malnutrisi, yang mana ini merupakan suatu angka yang tertinggi di dunia. Ini merupakan bukan sahaja krisis politik tetapi krisis kemanusiaan. Bayangkan kanak-kanak berusia lebih kurang 5 tahun, beratnya hanya 2 kilogram. Itu yang digambarkan oleh sahabat-sahabat kita yang berkunjung ke bumi Yaman baru-baru ini. 2.3 juta kanak-kanak Yaman berada di bawah umur 5 tahun mengalami masalah kekurangan zat, terbantut pembesaran dan sangat menderita kekurangan makanan. Sedangkan kita rakyat Malaysia begitu mewah dan makmur dengan pelbagai rezeki. Maka sepatutnya sebagai saudara seagama, seakidah, kita mengambil cakna dan mengambil tahu tentang keadaan di Yaman dan bagaimana kita boleh menyalurkan sedikit sumbangan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami krisis kemanusiaan. Tajuk yang kita pilih pada malam ini untuk pengetahuan dan makluman semua penonton di luar sana, tangisan Yaman yang terabai. Maksudnya di sana krisis tentang Yaman ni mungkin dipandang sepi ataupun mungkin tidak sehangat krisis di Palestin, mungkin tidak sehangat dengan krisis-krisis di tempat lain. Ini juga mungkin kita akan kupas dalam perbincangan kita. Di antara ihsan dan di mana kemanusiaan. Kita tidak menyentuh soal politik antarabangsa, kita juga tidak akan bercakap tentang isu-isu pemberontakan dan juga isu-isu percaturan dunia besar terhadap Yaman. Kita fokus perbincangan malam ini tentang nasib saudara-saudara kita di Yaman, khususnya kebajikan dan juga masalah kebuluran yang sedang teruk melanda Yaman. Bermula daripada 2014 saya difahamkan sehinggalah 2022 sekarang. Bersama dengan kita pada malam ini, kita menjemput 3 tokoh besar, 2 yang sangat dikenali dan seorang lagi begitu dekat dengan misi kemanusiaan Yaman, yang merupakan salah seorang daripada saudara kita yang telah berkunjung ke Yaman, yang insya-Allah akan berkongsi pengalamannya bersama-sama dengan kita pada malam ini. Panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Kita datangkan khas daripada Kelantan, Musyrif Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Pondok Muhammadiyah daripada Kelantan. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey tu InsyaAllah. Alhamdulillah. Suara okey Dengar. Okey. Manakala panelis yang kedua yang bersama dengan kita, antara ahli jawatan kuasa orang kuat Pertubuhan Global Ihsan Malaysia, Ustaz Shah Reza Kamaruzaman, yang kita datangkan khas daripada Kuala Lumpur. Beliau merupakan antara pihak individu yang saya nyatakan tadi terlibat baru-baru ini dengan misi kemanusiaan di Syria dan Yaman. Beliau telah turun ke lapangan, bertemu dan melihat sendiri apa yang berlaku, krisis kemanusiaan di Yaman. Nanti kita akan berkongsi dengan beliau apa yang beliau lihat dan beliau dapat daripada sana. Apa khabar Ustaz Reza? Okey, sementara Ustaz Reza selesaikan masalah audio dia, kita juga bersama malam ini daripada Bumi Perlis. Sekarang merupakan orang Perlis. Yang berbahagia Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Tadi saya sembang, kita tak boleh perkenalkan sebagai Rektor QIPS lagi. Belum rasmi lagi. Jadi kita perkenalkan beliau sebagai Ketua Jabatan Pengajian Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Perlis dan bakal Rektor QIPS insya-Allah. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Sihat. Okey, Baik. Okey, jadi itu ketiga-tiga panelis yang kita undang untuk sama-sama memberikan buah fikiran, pandangan dan pendapat tentang tajuk kita pada malam ini, Tangisan Yaman. Yang terabai, Yaman yang terabai, di antara ihsan dan di mana kemanusiaan insya-Allah. Jadi untuk pusingan yang pertama, kita mulakan dengan Datuk Dr. Abdul Basit dulu. Selalu Datuk, kita bincang tentang isu Palestin kerana di sana adanya Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Bumi Palestin juga bumi para anbiya. Di sana juga kita melihat banyak hadis-hadis Nabi menyebut tentang bumi Syam dan sebagainya. Jadi Palestin, Al-Aqsa sangat dekat dengan umat Islam. Jadi kita tengok isu-isu yang berkaitan dengan Palestin sentiasa mencuri tumpuan dan sangat diberikan perhatian oleh umat Islam, khususnya di Malaysia. Tapi Yaman ni tidak kurang juga. Banyak hadis-hadis Nabi menyebut tentang kelebihan Yaman. Dan kita tengok juga banyak tokoh-tokoh ilmuwan, sahabat-sahabat Nabi juga yang berasal daripada Yaman, dan Nabi memuji khusus penduduk Yaman, Ahlul Yaman, negeri Yaman itu sendiri. Jadi untuk pusingan yang pertama, saya nak meminta pandangan dan juga pendapat daripada Datuk tentang hadis-hadis tentang kelebihan Yaman, dan juga mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit tentang kedudukan Yaman di hati umat Islam pada pandangan Al-Quran dan Sunnah tentang bumi Yaman ni. Kenapa Yaman ini satu tempat yang sangat dekat dan juga penting untuk kita beri perhatian. Jadi saya dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit untuk memberikan mukadimah kita tentang isu Yaman ini. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati saudara moderator yang sangat ceria, yang dimuliakan ahli-ahli panel, para pimpinan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dengan sahabat-sahabat untuk membincangkan tentang suatu keperluan yang agak mendesak
yang diberi nama dengan Tangisan Yaman. Jadi alhamdulillah untuk maklumat para penonton sekalian, pada hari Sabtu yang lepas saya bersama dengan Ustaz Reza juga telah bincang tentang secara ringkasnya kita panggil perbincangan yang detailnya mungkin pada malam ni lah insya-Allah. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Tuan Moderator tadi bahawa Yaman dalam persepsi dalam kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang satu tempat yang disebut. Yaman persepsi Al-Quran dan sunnah dan sentiasa dekat dengan hati umat Islam. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak sejarah-sejarah, kisah-kisah yang menyebut tentang Yaman. Tapi dia sebut dengan macam-macam lah terjemahan tu. Yaman tua lah, Yaman tu Yaman ni banyak. Di antara yang sangat masyhur yang sering kita dengar iaitulah Mamlakatu Sabak. Kerajaan Sabak. Dengan Ratu Balqisnya yang diceritakan macam-macam. Ada cerita yang betul, ada cerita Israiliyat. Lagi banyak Israiliyat, lagi seronok orang kita dengar. Nah, tapi itulah yang dikatakan. Lebih-lebih lagi apabila dia berkait dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka cerita itu makin menarik. Dan para penceramah, para pendakwah perlu kepada menapis berita-berita, cerita-cerita yang datang itu supaya tidak menyentuh ismatul anbiya, kesucian, kehormatan para nabi, khususnya Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kemudian tersebut juga dalam Al-Ahqaf, sejarah Al-Ahqaf, yang disebut dalam Quran tentang rihlatus syita'i was saif, pengembaraan pada musim panas dengan musim sejuk, di antaranya pengembaraan Quraisy ke negara Yaman. Tersebut juga kisah Ashabul Ukhdud, Irama Zatil Imad, kisah Sailul Aram, dan kisah tentera bergajah, Abrahah. Jadi banyak kaitan-kaitan kisah-kisah dalam sejarah itu mari daripada Yaman. Dan kita jangan lupa kedatangan Nabi Allah Ismail alaihissalam ke Mekah bersama dengan bondanya Hajar. Pada waktu itu tanah kosong di sana. Yang akhirnya datang kabilah Jurhum. Terputus ni? Okey, sila Datuk. Boleh. Jelas, sila. Sangkat mana tadi cerita kita? Jurhum. Baik. Maknanya kedatangan Jurhum ke Yaman. Jurhum ni di antara kabilah yang awal daripada Yaman yang pergi minta izin untuk tinggal di Mekah bersama dengan Sayyidina Ismail alaihissalam. Jadi dia duduk di sana, maka tazawwaja minhum Ismail. Ismail kahwin dengan anak-anak cucu Jurhum, dan daripada Ismail datangnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bawa tadi bab nisbatil Yaman ila Ismail dalam Bukhari. Dan itulah yang disebut dalam sejarah hadis. Maka kita mengatakan Yaman itu sangat dekat dengan hati kita. Sebab apa? Sebab mereka di antara yang pertama, yang terawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru wa'azzim fin nasi bil haji, kata sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna ahlal Yaman hum awwalu man ajaba Ibrahim alaihissalam. Orang Yaman, orang yang terawal menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan juga As'ad, Raja Tuba Al-Yamani, awwalu man kasal Ka'bah. Di antara raja yang terawal yang telah pakaikan kiswah. Kiswah ni kelambu Ka'bah. Jadi mari daripada sana. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok dari sudut sejarah memang kerana itulah adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu tub'an fa innahu kana qad aslama. Mu jangan maki puak Tuba. Mereka telah datang masuk Islam. Jadi alhamdulillah untuk maklumat para penonton sekalian, siapa yang nak baca cerita kedatangan Jurhum ke Mekah ini boleh tengok dalam buku yang saya usahakan. Nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku tu ada kita cerita. Di antara min sawabiq
ahli Yaman. Di antara perkara yang cepat, laju ahli Yaman ni menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayat oleh Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia kata inni 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kaum daripada Bani Tamim. Kaum Bani Tamim. Faqala iqbalul bushra ya bani. Macam mana lain terputus lagi? Sila tu. Faqala iqbalul bushra ya ahli Yaman. Terimalah kabar gembira wahai orang Yaman. Kerana Bani Tamim tadi minta macam-macam dia punya nak syarat. Bagi khabar gembira, mintalah bagi benda. Qalu, kata di ahli Yaman, ji'naka linatafaqaha fid din. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang kerana kami nak belajar, nak memahami agama. Dan banyak lagi soalan-soalan yang dikemukakan. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Dan di antara Al-Yamani yang masyhur, iaitulah Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dia juga, maknanya orang-orang Yaman ni dia suka bertanya dan suka belajar, suka mengaji. Qala ya Rasulullah, di antara soalan Abu Hurairah yang sangat menarik, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapakah manusia yang sangat bahagia untuk menerima syafaatmu ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu qad zanantu ya Abu Hurairah. Inilah yang aku sangka Abu Hurairah, tidak ada orang yang terawal tanya aku dulu daripada engkau. Lima ra'aitu, karena aku tengok engkau ni seorang yang haris min hirsika 'alal hadis, kerana engkau ni seorang yang sangat suka kepada mempelajari hadis. Maka Nabi memberi jawapan, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisatan min qibali nafsi. Orang yang kata dengan ilaha illallah. Dan ada lagi lah terdapat beberapa sawabik ataupun kelebihan-kelebihan ahli Yaman. Di antaranya dikata Nabi sebut dalam hadis Anas, qad ja'akum ahlul Yaman wahum awal man ja'a bil musafah. Orang Yaman orang yang pertama datang dengan budaya bersalam. Dan banyak lagi lah yang Nabi-Nabi kita puji, ja'a ahlul Yaman hum ariqul afidah. Orang Yaman ni lembut hati. Al-imanu Yaman. Jadi panjanglah kita punya huraian ni. Wal fiqhu Yamani wal hikmatu Yamaniyah. Kalau hadis ini muttafaqun alaih, kalau kita baca di sini orang-orang Yaman suka sekali. Jadi kita kata Yaman mana itu? Adakah semua orang Yaman termasuk yang ada hari ini ataupun Yaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi para penonton sekalian, kita mengatakan ta'sirul masalah. Saya tak nak baca semua. Kalau nak baca semua memang panjang. Kita ada 3 ahli panel yang akan bentangkan cerita apakah yang kita nak buat di Yaman. Cuma ini satu mukaddimah. Kita mengatakan Yaman ada tersebut dalam Al-Quran, kisah-kisah Yaman, dan juga orang-orang yang Yaman yang sangat masyhur, kan? Di antara yang masyhur yang kita selalu dengar iaitu seperti Uwais Al-Qarani dan lain-lain lagi sahabat-sahabat Nabi yang begitu hebat. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, itulah mukaddimah yang saya nak sampaikan, dan kita nak pergi kepada tajuk yang seterusnya insya-Allah. Terima kasih moderator di atas peluang yang diberikan. Alhamdulillah, penjelasan daripada Datuk tadi ringkas tetapi padat. Daripada Al-Quran menyebut banyak tentang kisah-kisah sebenarnya merujuk kepada bumi Yaman, hadis juga merujuk kepada bumi Yaman. Baru kita dapat maklumat, mungkin sebahagian kita mengetahui tentang kisah-kisah berkaitan dengan Nabi Ismail, tentera Abrahah, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang berasal daripada Yaman, dan pujian-pujian Nabi tentang Ahlul Yaman. Jadi kita tak boleh pandang sepi atau kita tak boleh pandang remeh isu Yaman. Kerana Yaman ini kita tengok fadilat dia, keistimewaan dia, dan sejarahnya begitu dekat dengan umat Islam. Saya ingin meneruskan perbincangan kita dengan mengajukan sedikit soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Reza. Pertama, beliau merupakan antara AJK Global Ihsan yang merupakan pertubuhan kebajikan dan dakwah yang menjalankan misi-misi kemanusiaan ke bumi Yaman baru-baru ini.
Jadi ada beberapa isu yang mungkin boleh beliau berikan pencerahan. Pertama, kita nak tahu apa sebenarnya realiti keadaan yang berlaku di Yaman. Begitu terukkah situasi di Yaman tentang krisis kemanusiaan, kebuluran, kesihatan dan sebagainya. Yang kedua, kita juga tertanya-tanya, kenapa Global Ihsan memilih bumi Yaman untuk digerakkan program kebajikan. Kita tahu global itu bukan sahaja tempatan tetapi merentas sempadan hingga ke global. Tetapi kenapa Yaman yang dipilih untuk kita menggerakkan misi kebajikan ini? Jadi saya mempersilakan Ustaz Reza, orang yang berada di bumi Yaman, yang telah melihat dan menyaksikan sendiri, untuk memberikan perkongsian beliau pada kita malam ini. Dipersilakan Ustaz Reza, dan kita harap audio beliau okey. Sila Ustaz. Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Mat, yang dihormati Datuk Dr. Abu Anas, sahabat saya Dr. Ruzaimi Ramli. Baik, mengenai soalan Ustaz Mat, kita pergi yang kepada kedua, kenapa Global Ihsan memilih bumi Yaman kali ini untuk melakukan ataupun menjadi perantaraan rakyat-rakyat Malaysia, saudara-saudara sesama Islam kita di Malaysia, ke bumi Yaman. Seperti yang mana kita tahu, konflik di negara Yaman ini bermula sejak akhir tahun 2014, yang mana konflik ini telah mengorbankan ratusan ribu nyawa, manakala jumlah pelarian pula semakin meningkat. Sementara itu, hampir 80% penduduk Yaman yang berjumlahnya kira-kira 29 juta orang, ya, bergantung kepada bantuan luar, hinggakan negara ini menjadi negara yang mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Juga laporan daripada UN pada tahun 2019, mereka mengatakan jika konflik ini berterusan sehingga tahun 2022, Yaman diramalkan menjadi negara termiskin di dunia. Oleh sebab itu, Yaman menjadi tumpuan Global Ihsan pada tahun ini, dan alhamdulillah pada bulan lepas kami lebih kurang 5 orang pergi ke Yaman, dan kami menumpukan misi kemanusiaan kami ataupun melihat beberapa tempat di antara tempat yang kami kunjungi, dan tempat itu merupakan tempat yang terpenting bagi misi ini, iaitulah Ma'rib. Ma'rib, kalau boleh, mungkin dia terkenal dengan empangan Ma'rib, Saddul Ma'rib. Empangan Ma'rib yang telah dibina semasa era tamadun Sabak, seawal milenium pertama sebelum Masihi, ataupun kerajaan Sabak. Ya. Jika kita boleh terkenang-kenang, Sabak ialah kerajaan yang pernah dipimpin oleh Ratu Balqis, iaitu pada zaman Nabi Sulaiman AS. Dan alhamdulillah kami tiba di Ma'rib daripada Si'un yang jauhnya lebih kurang 500 km. Ya, bukan sahaja 500 km jarak jauhnya, tetapi untuk kami daripada Si'un, Hadramaut, sampai ke Ma'rib, kami terpaksa melalui 54 checkpoint askar. Ya. Mereka memeriksa kita, dan alhamdulillah kami mendapat kebenaran ataupun tasrihat kebenaran daripada Kementerian Luar Yaman untuk kami mengadakan misi bantuan di Kota Ma'rib. Dan Kota Ma'rib ini, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, tuan moderator sekalian, penduduk asal di Kota Ma'rib ini sebelum tercetusnya peperangan, populasinya seramai 350,000. Dan apabila peperangan jadi, banyak wilayah-wilayah yang diambil kuasa pemberontak Houthi, maka mereka melarikan diri mereka di tanah air mereka sendiri. Mereka pergi ke Ma'rib, dan jumlah pelarian di Kota Ma'rib yang dahulunya 350,000 kini melonjak menjadi angka seramai 3.5
juta. Ya. Dan jika ditanya bagaimana suasana di Kota Ma'rib, kita mengatakan suasana di Kota Ma'rib adalah suasana perang. Ya, suasana peperangan. Masing-masing bersedia dengan apa yang mereka ada untuk berperang, dan masing-masing daripada mereka memikul senjata. Hatta budak-budak kecil juga memegang AK Kalashnikov. Dan kita juga itu satu suasana. Dan Ma'rib yang kami pergi, bekalan internetnya pun tak ada. Ekonomi yang teruk, mata wang yang jatuh, 1,000 rial bersamaan dengan 3 ataupun 4 ringgit Malaysia. Kalau kita tukar duit USD $200 tu, hampir setengah guni lah kita katakan duit Yaman yang kita dapat. Menunjukkan krisis mata wang jatuh. Harga bahan mentah utama naik. Ya. Dan sudah tentu kita katakan gambaran ataupun pemerhatian kita di Kota Ma'rib ini suatu suasana yang begitu kritikal dari segi kesihatan, makanan dan masalah yang kita katakan meragut nyawa rakyat-rakyat ataupun saudara-saudara kita di Yaman. Seperti mana Tuan Moderator khabarkan tadi juga, 2.3 juta kanak-kanak yang menghadapi krisis malnutrisi, kekurangan zat makanan. 2.3 juta ini merupakan satu angka yang besar, yang mana hari ini kita lihat sebahagian negara tanpa kita menyebutnya, mereka membazirkan bertantan makanan dalam masa sehari-hari. Lil asif 2.3 juta kanak-kanak mengalami malnutrisi. Dan ini sebenarnya memberikan satu gambaran yang tim Global Ihsan pada ketika itu sangat kita katakan satu gambaran yang tidak kita bayangkan, satu gambaran yang tidak pernah terlintas di pemikiran. Dan kalau boleh kita tengok suasana bila keadaan perang, suasana masyarakat sana mengisi minyak petrol. Mereka terpaksa beratur lebih kurang 5 km ataupun 6 km untuk mengisi minyak di pump station. Ya. Saya ada kongsikan video tersebut dengan saudara Sabri, kot dia boleh playkan macam mana suasana yang ini memang tak pernah terbayang. Mengisi minyak ni sampai 5 km kereta beratur. Ada yang mengatakan keesokannya baru giliran mereka boleh isi minyak. Maka fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan juga misi kami tak apa boleh. Okey, ni kereta-kereta di Ma'rib Yaman yang beratur yang beratur untuk isi minyak petrol. So kita U-turn dan kita tengok pemandangan daripada sini sejauh mana dia punya beratur tu. أنت عارف يا سالم أثناء الأزمات هذا الذي بتحدث، يعني لو حدثت شدة في الجبهة تشوف الأزمات تبدأ في الطوابير، لأن الشخص الذي بيعبي مثلا كل 3 أيام دبتين يجي يقول لك احتياط يحصل شيء كذا، أقل شيء معي تمويل عشان أهرب. بالضبط، فبتحصل الأزمات. Panjang beratur tuan-tuan. Yes, okey. Ni dia punya stesen minyak. Alright, dia punya stesen minyak. So yang kat Malaysia tu syukur-syukur lah sikit. Alright, kita teruskan perjalanan kita. Baik. Itu kita lihat, kita tak dapat Louis tadi kita tak nampak hujungnya. Ya, memang suatu suasana yang tidak dibayangkan bagaimana mereka hidup. Mereka itu dikatakan yu'abbi dabbatin, biasanya orang akan isi dabbah ni 20 liter. Dabbatin 40 liter untuk kegunaan mereka lah, mereka isi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara suasana-suasana yang kita lihat begitu susah. Belum lagi kita menceritakan bagaimana
kami berhadapan dengan kanak-kanak yang beratnya hanya 2 kilo pada usia setahun lebih. 2 kilo setahun lebih. Kita di Malaysia ni kalau doktor budak tu beranak 2 kilo, budak tu kata budak tu kecil lah. Dia kena 2.4 kilo baru kita katakan normal punya beranak. Tetapi di sana 1 tahun lebih umurnya beratnya 2 kilo lebih. Dan ialah saya cakapkan juga macam dengan Ustaz Hadi bersama kami juga. Ustaz Hadi ni dia menangis. Saya tengok dia menangis. Saya pun tak sangka dia boleh menangis. Kerana nampak muka bukan kaki nangis, tetapi dia menangis apabila melihat saya menggendong kanak-kanak yang malnutrisi ini. Jadi ini di antara kami terpanggil untuk bersama Yaman melakukan bantuan apa yang boleh, dan alhamdulillah perjalanan kami bukan hanya sekadar melihat dan memahami apa yang berlaku di Yaman, kami juga telah menghulurkan 600 pack makanan bantuan kepada 600 keluarga di Ma'rib khususnya yang boleh bertahan selama 2 bulan. Kami juga menyalurkan sebanyak 1 tan susu kepada kanak-kanak dan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai bayi agar dengan sedikit sebanyak boleh membantu menjauhkan mereka daripada penyakit malnutrisi. Namun 1 tan ini berapa lamalah sangat yang boleh bertahan. Jadi mudah-mudahan dengan program hari ini ianya mampu untuk membantu kita membuka mata dan memberikan juga sama-sama solidariti kepada saudara-saudara kita di Yaman pada masa akan datang, insya-Allah. Tak Reza, sebelum saya pergi kepada Dr. Rozaimi dalam soalan untuk beliau, saya nak 3 pencerahan. Yang pertama, saya nak pencerahan daripada Ustaz Reza yang berada di bumi Yaman. Mungkin sebahagian besar rakyat Malaysia juga nak tahu tentang isu kita tak jelas kerajaan yang memerintah Yaman ni sebenarnya bagaimana. Siapa yang berkuasa di Yaman? Pihak mana? Sebab kita dengar ada dikuasai mengikut wilayah, dipecahkan mengikut kawasan berdasarkan milik kerajaan, pemberontak dan sebagainya. Itu realiti politik penguasa Yaman yang sebenarnya itu, yang diiktiraf oleh pihak antarabangsa bila kita nak berurusan, ataupun yang menguasai bumi Yaman tu siapa sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita tengok bagaimana begitu dahsyat. Kita baru ni banjir di Shah Alam di Selangor. Krisis makanan, bukan krisis makanan tak ada makanan, tapi makanan yang melebih-lebih sehingga dibuang di setengah tempat, sehingga basi dan sehingga menjadi satu masalah pula kita nak uruskan makanan. Tapi kita tengok tadi memang tak teruk lah sampai kita difahamkan 1 tahun baru 2 kilo. Kan? Kita tengok gambar-gambar yang terkini yang begitu meruntun jiwa kita. Soalannya, tak ada makanan atau makanan mahal untuk dimiliki. Tak ada makanan untuk dimiliki, susu ke apa ke, tak ada makanan, tak dapat bahan itu, ataupun bahan itu ada tapi tak mampu untuk dimiliki oleh rakyat dia. Dan yang ketiga, kita mungkin terlepas pandang bila global ihsan turun di Yaman, sebenarnya ada tak NGO kalau di Palestin begitu banyak sehingga berlaku kita nampak perbincangan yang hangat tentang isu-isu NGO Palestin ni. Di Yaman ni macam mana? NGO yang berkaitan dengan Yaman ni, yang mungkin kita boleh tahu situasi yang bergerak di Yaman. Saya ingat 3 ringkasan ataupun 3 pencerahan secara ringkas daripada Ustaz Reza. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Man. Ada soalan lebih ni. Baik. Okey, dari segi pemerintah ni, dari segi geografinya, kalau kita lihat pemberontak Houthi, mereka menguasai lebih kurang 20 hingga 30% negara Yaman dari segi geografinya. Okey. Dan wilayah-wilayah yang mereka kuasai sudah tentulah mereka yang menjalankan ataupun mentadbir urus kerajaan tersebut. Okay. Di antaranya Sana'a telah dikuasai oleh mereka. Namun kita lihat kerajaan tidak berfungsi dengan baik sehingga hari ini kita dapati bahawasanya
airport ataupun matar dauli mereka, airport Yaman mereka di Sana'a tidak beroperasi, ya. Dan baki daripada 30% ataupun 20% itu masih lagi di bawah pemerintahan kerajaan lama lah, yang mana dulu kita kenali presidennya adalah Ali Abdullah Saleh, ya. Tapi dia telah dibunuh dan orang lain yang naik tampuk pemerintahan. Jadi kalau kita tengok dari segi pengurusan, kebenaran yang kita pohon daripada negara Yaman, Kementerian Luar ini masih lagi kita berurusan dengan Kementerian Luar yang ditadbir urus oleh kerajaan lama. Okey. So kerajaan masih berfungsi di sebahagian tempat, tetapi kita kena bayangkan kerajaan yang sangat lemah, kerajaan yang kerusinya cukup tetapi lemah dari segi sumber ekonomi, gaji-gaji kerajaan, askar, doktor, guru-guru ini semua di bawah kita katakan had minimal yang sangat minimal, ya. Dan yang selainnya kita apa yang kita boleh katakan, kerajaan masih lagi berfungsi yang lama, melainkan dari 30% yang dimiliki oleh Houthi. Cumanya kerajaan ini kita katakan satu kerajaan yang miskin, tersangat miskin, dan apatah lagi bila kita ketahui tidak ada sumber ekonomi yang boleh dijana pada masa kini, dan kerajaan yang ada juga terpaksa menghabiskan banyak peruntukan peperangan dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ini kebuluran, kanak-kanak mereka ni tak minum susu sebab tak ada susu ke, tak ada makanan ke, ataupun sebagaimana. Makanan ada, susu ada, ya. Kita pergi dan kita lihat susu ada dijual, tetapi harganya tak mampu dimiliki oleh mereka-mereka yang jobless, tak ada pekerjaan, pelarian. Kita macam mana kita bayangkan, Ma'rib 350,000 struktur yang dibina untuk menampung 350,000, kini 3.5 juta. Pekerjaan apa yang diharapkan di sana? Apa yang mereka boleh kerja? Dan apabila pekerjaan tak ada dan al-ma'isyah, kehidupan ini naik melampau, sudah tentu kita katakan mereka terpaksa mengikat perut, mereka kebeluran. Kalaupun dan kita katakan juga makanan tu ada, kenapa ada? Kerana tak ramai yang membeli. Sebab itu ada. Itu pun ada banyak yang didengar susu-susu yang berkualiti itu tahrib, diseludup oleh daripada negara-negara jiran, ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ada tak NGO yang bersama turut membantu ataupun menjadi perantaraan? Saya difahamkan Yaman mereka sebenarnya kalau boleh tidak begitu selesa untuk memasukkan campur tangan luar ke dalam negara mereka. Mereka sangat berhati-hati kerana mereka bimbang dan khawatir NGO luar negara, khususnya negara-negara Eropah yang memasuki negara mereka menjadi spy ataupun sebagainya. Dengan sebab itu mereka sedikit berhati-hati. Namun pengkhabarannya daripada saudara-saudara kita di Yaman, ada beberapa NGO daripada Malaysia sendiri juga turut memberi ataupun melakukan perantaraan di antara rakyat Malaysia dan Yaman. Dan alhamdulillah pada tahun ini Gulkar Ehsan juga diberi peluang untuk bersama-sama menjadi perantaraan rakyat Malaysia dan saudara-saudara kita di Yaman. Harap menjawab. Okey, alhamdulillah, terima kasih di atas pencerahan yang sangat mencerahkan kita tentang realiti dan keadaan. Sangat begitu menyentuh jiwa kita bila kita katakan ada makanan itu tapi tidak mampu untuk dibeli dalam keadaan yang begitu krisis tanpa ada sebarang bantuan. Bahkan kerajaan yang sepatutnya menjadi tulang belakang pun tidak mampu. Kalau kerajaan sendiri tidak mampu bertindak, apatah lagi rakyat yang berada di bawah. Jadi sekarang kita sampai kepada ahli panel yang ketiga yang kita nanti-nantikan buah fikiran dan pandangannya, yang saya rasa mewakili Perlis ketika ini. Alhamdulillah. Jadi saya nak gabungkan dua pendapat
yang disebut oleh Dr. Basit tadi ni, Dr. Abdul Basit pada pusingan yang pertama tentang kelebihan Yaman, keistimewaan Yaman, kedudukan Yaman, pujian Nabi kepada Yaman, umpama dalam hadis Bukhari, telah datang saudara kami daripada Yaman, mereka yang mempunyai hati yang lembut dan baik akhlaknya, keimanan itu daripada Yaman, ilmu dan hikmah datang daripada Yaman, dalam hadis Bukhari Muslim. Tapi bila kita dengar pula jawapan dan pencerahan realiti tentang peperangan, perbalahan, pertelingkahan, pembunuhan sesama saudara, krisis yang tidak berhenti akibat daripada sikap penduduk Yaman, bagaimana kita nak memahami dua keadaan ini? Satu pujian, satu lagi realiti yang agak berbeza. Mungkin kita minta pencerahan daripada Dr. Rozaimi tentang kontradiksi, ataupun mungkin kita boleh mengharmonikan kedua-dua keadaan ini. Dipersilakan Doktor, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Mat selaku moderator pada malam ini yang saya hormati dan muliakan. Ahli-ahli panel yang pertama Datuk Dr. kita panggil Dr. Abu Anas Al-Madani yang bersama dengan kita pada malam ini, dan juga sahabat saya Ustaz Reza yang merupakan tulang belakang kepada Global Ihsan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita telah pun tahu bahawasanya bumi Yaman ini mempunyai kelebihan seperti mana yang telah dibacakan tadi hadis-hadisnya oleh moderator dan juga oleh Dr. Abu Anas Al-Madani. Cuma saya nak pergi kepada mukadimah dulu, iaitu Allah Azza wa Jalla ini, kalau kita tengok di dalam hukum hakam Islam, sememangnya Allah memberikan kelebihan pada sesebuah keadaan, sesebuah kelompok manusia ataupun sesebuah tempat berbeza ataupun berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Umpamanya Allah menciptakan manusia yang begitu ramai, dalam ramai-ramai manusia Allah Ta'ala memilih segelintir daripada manusia untuk menjadi Nabi dan Rasul. Di kalangan Nabi dan Rasul ini yang mulia, Allah Ta'ala memilih satu Nabi yang terakhir yang menjadi penutup dan penghulu kepada Nabi-Nabi yang lain, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan malam dan siang. Allah menciptakan kewujudan bulan dan tahun. Dan dalam banyak-banyak bulan yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah memilih bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik, bulan yang penuh keberkatan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan di dalam bulan Ramadan itu, Allah Ta'ala memilih 10 malam yang terakhir, menjadikan ia lebih berkat daripada bulan awal dan pertengahan Ramadan, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan bumi, dan di dalam banyak-banyak tempat Allah Taala menjadikan bumi ini seperti mana sabda Nabi, masjidan wa tahura wa ju'ilatil ard wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Dijadikan untuk aku bumi ini sebagai suci dan boleh untuk dilakukan padanya salat, boleh dijadikan tempat sujud. Tetapi dalam banyak-banyak bumi yang Allah Ta'ala cipta ini, Allah Ta'ala memilih Mekah sebagai bumi yang lebih diberkati berbanding bumi yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, keberkatan ini sememangnya menjadi, orang kata apa, sunnatullah dalam menjadikan sesebuah tempat, sesetengah individu lebih berkat ataupun lebih baik daripada yang lain. Berbalik kepada isu kita, Nabi SAW sememangnya pernah berdoa untuk Yaman. Allahumma barik lana fi sya'mina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah pada Syam kami dan berkatilah pada Yaman kami. Jadi keberkatan itu semestinya ada bagi bumi selain daripada bumi Mekah, ada pada bumi Syam dan ada pada bumi Yaman. Bahkan di dalam hadis yang dibacakan oleh tuan moderator tadi, yang mana Nabi SAW telah menyebutkan, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu orang-orang Yaman, araqqa, kita panggil araqu afidatan wa alyanu quluba, yang mana
jiwa mereka lembut dan jantung mereka lunak, kan? Kemudian Nabi SAW menyebut wal imanu yaman, keimanan itu adalah yaman, wal hikmah yamaniyah, dan kebijaksanaan itu juga adalah milik Yaman. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, para ulama berbeza pendapat apabila menyebutkan tentang doa yang disebutkan ataupun pujian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Yaman ini. Kenapa Yaman ni dipanggil Yaman? Al-Imamul Bukhari menyebutkan bahawasanya Yaman ini dipanggil Yaman kerana dia terletak an yaminil Kaabah, di kanan Kaabah. Syam itu dipanggil Syam kerana dia terletak an yasaril Kaabah, dia terletak di kiri Kaabah. Manakala bila Nabi SAW mengatakan al-imanu yaman, keimanan itu adalah Yaman, ulama hadis berbeza pendapat. Sebahagian daripada ulama seperti mana yang dinukilkan pandangan mereka oleh Ibn Hajar, kalau tak silap saya pandangan ni dinukilkan daripada Abu Ubaid, dia mengatakan bahawasanya sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh al-imanu yaman kembali kepada Mekah. Dia kata sebenarnya pujian tu bukan pujian pada Yaman yang kita bincang ni. Kelebihan tu sebenarnya pada Mekah. Sebab apa? Sebab pada ketika itu Nabi menyebutkan hadis ni kepada orang Madinah, yang mana Mekah berada di selatan dan Yaman tu memang selatan. Melihat kepada geografi Madinah, maka Mekah itu sebenarnya berada di arah Yaman. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada juga yang mengatakan Mekah dan Madinah itu kedua-duanya dimaksudkan dengan Yaman. Maksudnya bila Nabi kata imanu Yaman, Mekah ya, keimanan itu adalah wal Yaman, al-imanu Yaman, keimanan itu Yaman, maksudnya keimanan itu berasal daripada Mekah dan Madinah. Itu sebahagian pandangan para ulama. Ada juga yang mengatakan itu adalah sebenarnya pujian kepada Ansar kerana kita kata asal usul orang-orang Ansar ni berasal daripada Yaman. Tetapi pandangan ini ditolak oleh muhaqqiqin, ditolak oleh ulama-ulama yang mengkaji, antaranya Ibnu Hajar, antaranya Ibnu Salah, antaranya Al-Imam Nawawi yang menghuraikan hadis ni. Mereka mengatakan kalau melihat kepada siaq, kalau melihat kepada konteks hadis tu, memang jelas Nabi SAW maksudkan bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Sebaliknya orang yang datang daripada selatan, yang datang daripada selatan semenanjung Arab, yang merangkumi Hadramaut, yang merangkumi kawasan-kawasan selatan itu yang sampai kepada Aden. Maka bila kita melihat yang tu, para ulama sendiri berbeza pendapat setelah mereka mengkaji, inilah maksud hadis Nabi, yang dimaksudkan dengan Yaman tu adalah kawasan selatan semenanjung Arab, ya, yang merangkumi Sana'a, yang merangkumi Hadramaut dan sebagainya. Mereka berbeza pendapat, adakah pujian ini khas untuk orang yang berada di zaman itu ataupun pujian ini hanya umum untuk semua. Al-Imam Ibn Salah, Al-Imam Nawawi, Al-Imam As-Suyuti rahimahumullah mengatakan pujian ini khas untuk orang yang ada di zaman Nabi SAW. Jadi kalau Nabi kata atakum ahlu Yaman, telah datang kepada kamu orang-orang Yaman, mereka itu lembut jiwa, mereka itu lunak dari sudut jantung mereka lunak, mereka ini keimanan adalah Yaman. Apa maksud keimanan adalah Yaman? Maksudnya mereka masuk Islam tidak perlu sukar untuk mereka menerima Islam, tak perlu kepada peperangan yang seperti mana ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy di peringkat awal Islam. Wal hikmah yamaniyah, kebijaksanaan, keilmuan. Dalam riwayat sebelum wal fiqhu yaman, fiqh juga, kefahaman terhadap agama juga ada pada orang Yaman. Maka mereka mengatakan itu adalah pujian untuk orang yang ada di zaman itu saja. Tetapi Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dia kata tak mustahil untuk kelebihan ini juga kepada orang yang datang selepas daripada mereka. Ibn Hajar melihat kepada hadis ni secara umum. Bila Nabi kata wal imanu Yaman, keimanan itu adalah Yaman, maka dia kata siapa yang ada di Yaman, sama ada dia memang berasal daripada Yaman, keturunan kabilah Yaman, ataupun orang yang bisukna, yang duduk di Yaman. Maksudnya kalau ikut pendapat Ibn Hajar, Yaman ni ada kelebihan. Cuma bila berbalik kepada isu yang ditanya oleh Ustaz Mat tadi, moderator tadi, dia kata macam tak sinkronis. Ada doa keberkatan, ada kelebihan, tapi tempat tu perang. Kita kata tidak ada masalah kerana keberkatan ini bukan hanya datang dengan kekayaan. Keberkatan ini bukan hanya datang dengan kesenangan. Kadang-kadang keberkatan ini boleh dilihat dalam situasi yang berbeza.
Seperti mana kita melihat orang-orang Yaman ini, walaupun mereka berada dalam keadaan terdesak, walaupun mereka berada dalam keadaan yang sangat lapar, tetapi mereka masih lagi boleh menjaga keimanan mereka, mereka jaga akidah mereka. Ini juga merupakan salah satu daripada keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan menjadi tugas kita lah, bila kita melihat ada satu kawasan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah disebutkan ada kelebihan, maka kita sebagai orang Islam pastinya ada rasa tergerak jiwa untuk memberikan bantuan semampu mungkin kita, kerana mereka mempunyai kedudukan di sisi agama. Mereka dipuji di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut Yaman, kita kena bayanglah Abu Hurairah umpamanya. Kita kena bayanglah Abu Musa al-Ash'ari umpamanya, kerana mereka ini berasal daripada satu kawasan yang dipanggil sebagai Yaman. Kita melihat orang-orang Yaman hari ini berada dalam keadaan bergelut, dalam keadaan krisis, disebabkan oleh kerana perebutan kuasa, disebabkan oleh kerana pergaduhan di antara mazhab yang berbeza, yang saya tidak mahu hurai lebih panjang kerana isu ini sangat-sangat rumit. Hanya orang yang pergi ke sana saja yang boleh memahami situasinya. Tetapi kita sebagai orang Islam, apabila melihat orang-orang yang tempat mereka pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat mereka dikatakan mempunyai keberkatan iman dan keberkatan ilmu, maka tidak ada jalan lain melainkan kita selain daripada berdoa, kita memberikan bantuan semampu mungkin kita. Itulah yang saya boleh sebutkan. Keberkatan itu ada, tetapi keberkatan itu bukan semestinya dengan kekayaan, keberkatan itu bukan semestinya dengan kesenangan. Kerana Syam juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat hari ini negara Syam itu juga berlaku peperangan padanya. Bahkan memang disebutkan di dalam hadis yang insya-Allah jika ada kesempatan yang lain nanti kita bercerita tentangnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Okey, sebelum doktor nak tutup jawapan ni, tadi doktor ada sebut bahawa kita akui bahawa Yaman ini dipuji oleh Nabi. Ada kedudukannya di sisi Nabi. Memang banyak hadis-hadis yang merujuk kepada Yaman. Tapi untuk saya rasa perlu juga untuk kita nak bagi pencerahan. Kita bimbang apabila hadis-hadis kelebihan Yaman, pujian Nabi kepada Yaman, kedudukan Yaman itu dijadikan lesen oleh sebahagian pihak yang mendakwa mereka mungkin daripada Yaman, belajar di Yaman, datang daripada Yaman, susur galur Yaman, sanadnya bersambung dengan orang Yaman, tetapi kadang-kadang membawa perkara-perkara yang berlawanan dengan hadis-hadis Nabi, amalan-amalan yang mungkin pelik dan khurafat, tetapi dinisbahkan kepada Yaman. Macam mana tu? Kita bimbang masyarakat terkeliru dalam ini. Mungkin ada nasihat dan pandangan sedikit daripada doktor. Baik. Apabila kita berbicara tentang kelebihan tempat, kita kena tahu kelebihan tempat ini adalah kelebihan orang yang beriman di dalamnya. Seperti mana Nabi SAW memuji Madinah, Nabi memuji Mekah, tetapi ia tidak menafikan kewujudan orang-orang yang jahat yang ada di dalam Mekah dan Madinah itu. Begitu juga apabila Nabi SAW memuji Yaman, bukan bermakna setiap orang yang ada pada Yaman itu maka mendapat kelebihan walaupun dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang beriman, mengikuti sunnah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang duduk di Yaman melakukan maksiat, dia tetap mendapat dosa di sisi Allah. Siapa yang duduk di Yaman tapi melakukan bid'ah, maka dia tetap dikira sebagai orang yang tidak berada di atas sunnah. Jadi ini benda yang sangat penting. Kadang-kadang orang duk jual benda ni lah, kan? Kita duk faham juga lah, sebab Ustaz Mat duk tanya tadi kan. Kalau tak saya pun lupa nak cakap. Bila kita sebut Yaman, Yaman itu tempat yang dipuji oleh Nabi SAW, tapi ia bukan lesen untuk orang yang duduk di Yaman untuk buat apa saja kesesatan, untuk buat apa saja kesalahan, untuk buat apa saja maksiat, untuk buat apa saja bid'ah, untuk mengatakan saya ni duduk Yaman maka saya ada kelebihan. Tidak. Kelebihan itu hanya didapati oleh mereka yang mengikut jalan sunnah Nabi SAW, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi jelas kepada kita di mana pun bumi dipijak, apa besar pun kelebihan dan keistimewaannya perlu ditapis dan dinilai neracanya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan semua madu Yaman itu ori. Ada juga madu Yaman yang palsu. Itu madu lah. Kita bagi contoh madu. Kalau kita bagi contoh orang, nanti ada yang marah pula kan. Okey.
Jadi kita nak balik kepada Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dalam tadi Datuk ada sebut ada perbincangan tentang isu Yaman dengan Ustaz Reza. Okey, dalam perbincangan berkaitan dengan Yaman, gerakan kebajikan yang dibawa oleh Global Ihsan, salurkan sumbangan di bumi Yaman, timbul satu isu yang dibincangkan. Seolah-olah kita mendahulukan orang luar. Kita mengutamakan orang luar, atau dalam bahasa peribahasa kita ni, kera di hutan disusukan, anak di rumah kelaparan. Kenapa kita perlu sibuk untuk membantu orang di luar, sedangkan di Malaysia juga banyak lagi orang susah, kita juga baru ditimpa banjir dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak minta pandangan daripada Datuk Dr. Abu Anas tentang aulawiyat prioriti, tentang isu bantuan luar dan bantuan dalam. Sebab kita bukan sahaja manusia kita nak bantu, kera-kera semua kita nak bantu juga. Tapi sekarang ni orang petikai ni, kita duk tolong orang luar, bantu orang luar, orang dalam kita tak bantu. Sebab itu kita nak minta mungkin dari sudut pandangan fiqhnya, dari sudut syariahnya tentang aulawiyat ataupun keutamaan dalam keadaan sekarang. Dipersilakan Datuk Dr. Abu Anas. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada tuan moderator. Jadi timbul soalan, takut jadi macam pepatah kata tak, kera di hutan disusukan. Maknanya kita duk sibuk dengan orang Yaman, kita tak sibuk dengan tempat kita sendiri. Memang itu soalan yang wajib, ataupun persoalan yang perlu diperjelaskan. Bagi ana, apa yang kita lihat dalam sudut fiqh, Nabi SAW sebut ibda' biman ta'un. Kita kena mula dengan orang yang duduk di bawah jagaan kita. Bahkan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib. Manakala tak bagi nafkah itu berdosa. Orang lain tu tengok kepada kedudukan. Maknanya dia panggil kewajipan umum. Yang ni wajib khas, wajib aini. Maka dalam sudut di alam nyata ataupun realiti masyarakat Islam di Malaysia, rata-ratanya alhamdulillah. Ada yang senang, ada yang kurang, yang tidak begitu senang dari sudut kehidupan. Tetapi kita kata alhamdulillah. Apa yang berlaku, saya sendiri mengalami pengalaman untuk maklumat para penonton sekalian. 24 hari bulan 12 2014. Pondok yang saya duduk sekarang ni tenggelam banjir. Rumah saya sendiri tinggal atap. Nampak atap je. Rumah dah semua ni masuki oleh air. Kita kata sebagaimana besarnya banjir, pertolongan Allah Azza wa Jalla juga besar. Kalau tuan-tuan mari melawat pasca banjir, di pondok saya ni berbeza sangat-sangat, macam sebuah bandar, bukan lagi sebuah pondok yang biasa itu. Sekarang ni pun masih lagi projek-projek menaik taraf tu ada. Baru ni banjir di Selangor, di Pahang, kita tengok Masya Allah berduyun-duyun. Bantuan-bantuan pergi. Tak ada orang yang kelaparan. Yang kelapar tu bukan salah kita, mereka yang tak laporkan diri. Kalau kata mencuri kerana nak beli ubat, itu bukan salah tabung masjid, tapi kita yang tak pergi ke masjid, mungkin. Mungkin. Jadi kalau kita nak kata kenapa tak, alhamdulillah negara Malaysia di antara negara yang hospitalnya baik. Ialah kekurangan-kekurangan yang ada itu biasalah di mana-mana atas dunia, biasa. Pengalaman saya bila kita jumpa dengan orang Arab nak bawa minta bantuan. Syekh, ini kertas kerja, saya nak bina masjid di tempat sekian-sekian. Dia senyum. Dia kata Malaysia daulah ghaniyah. Malaysia daulah ghaniyah. Dia buat macam ni. Apa ni? Bukan bini dua ni. Menara kembar kamu ada. Takkanlah nak bina sebuah masjid, masyarakat Islam tak boleh buat. Takkanlah kerajaan. Maknanya persepsi orang luar kepada kita cukup tinggi. Maka atas dasar itu, kita kata alhamdulillah. Kalau sekiranya orang Malaysia tak cukup makanan besar, kata sebagaimana yang dicerita oleh Ustaz Reza tadi. Makanan tak cukup, tiba-tiba kita bagi makanan di luar, kita kata itu memang satu kesilapan. Tapi alhamdulillah cukup. Mungkin adalah beberapa tempat yang memerlukan. Itu pun perlu kepada NGO-NGO yang alhamdulillah
saya secara peribadi mengucapkan jazahumullahu khairah kepada NGO. Maka di atas dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mini lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Nabi kata orang mukmin dengan saudara mukmin yang lain kal bunyan. Nabi kita buat macam ni, maknanya satu batu bina yang mantap, yang kuat, yang kukuh. Yashuddu ba'dahu ba'dha, yang menyokong satu sama lain. Kan hadis ini dalam Bukhari. Dalam hadis lain Nabi kita salah bersabda, kal jasadil wahid. Orang mukmin sama-sama mukmin kal jasadil wahid, macam satu jasad. Maknanya apabila mana-mana anggota sakit, sakitlah kita. Jadi ada NGO yang pergi ke Palestin. Sekali dia bongkar, sekali dia buka kepada kita tentang keadaan di Palestin, alhamdulillah umat Islam berduyun-duyun. Sebagaimana yang berlaku baru ni, sampai peringkat orang panggil perebutan untuk menyalurkan bantuan kepada umat Islam Palestin. Kita kata nikmah. Ada yang pergi ke Rohingya, ada yang macam-macam. Jadi Global Ihsan dia pilih satu tapak yang baik, iaitulah mereka nak sampaikan bantuan yang kita tak mampu nak pergi, mereka dah sampai. Alhamdulillah, tadi saya dapat juga maklumat daripada Ustaz Said Nur Hisham. Hafizahullah Ta'ala, dia kata dia dah pergi pada tahun 2019 sebelum PKP tu. Dia tunjuk gambar-gambar. Juga memang apa yang diperlukan di sana. Kita mengatakan alhamdulillah, NGO kalau ada banyak lagi kumpulan yang nak pergi, kita kata alhamdulillah. Sekarang ni kita jumpa Global Ihsan. Kita tumpukan kepada tim Global ini, jazahumullahu khairah, dengan ketuanya, dengan segala biru-birunya yang berusaha. Mereka bukan tanggungjawab dia bukan kerajaan, tapi dia nak sampaikan bantuan ini atas dasar kal jasadil wahid. Umat Islam itu seperti satu jasad. Bila sakit, semua kita sakit. Okey, kita nantikan. Kita masih dengan Dr. Abu Anas ni, gangguan teknikal ni. Ini cabaran. Di dalam maklumat-maklumat yang kita terima, supaya apa yang kita nak kata, iaitulah kita dapat maklumat yang betul melalui saluran yang jelas. Mereka ini pergi ke sana, pergi ke sini. Sekarang ini kita nak merentas daerah, merentas negara, iaitulah nak pergi ke Yaman. Di atas satu misi kesihatan untuk memberi peluang kepada orang-orang di sana membesar dalam keadaan yang baik, panjang umur dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata hazihi ni'mah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, ambillah peluang bersama dengan tim ini untuk kita sampaikan bantuan yang mungkin kita tak akan sampai. Kita ada masalah gangguan internet dengan Dr. Abu Anas ni daripada Kelantan. Internet beliau agak terganggu sikit. Tapi saya ingat kita jelas dengan pencerahan yang dibuat oleh Dr. Abu Anas tadi, keutamaannya tetap pada penduduk tempatan, pada rakyat Malaysia. Kita masih berhubung. Okey. Baik, itulah okey, Dr. Sila. Pandangan saya. Setakat mana dah jam teruk malam ni dia punya line. Kalau orang call apa sibuk dengan RPI itu yang kita sini apa masalah itu lah. Okey, tapi kita jelas. Terima kasih Datuk Dr. Abu Anas tentang keutamaan tadi. Yang saya rasa Global Ihsan sendiri, kalau untuk pengetahuan dan makluman semua, di samping menggerakkan bantuan ke Yaman, bukan sahaja negara umat Islam, tapi ada juga bantuan ke Kemboja, Vietnam, dan pada masa bantuan disalurkan di Yaman, bantuan juga digerakkan ketika banjir di Shah Alam. Dan kita harapkan supaya bukan sahaja pihak-pihak tempatan ini saling bantu-membantu, tapi kalau ada ruang-ruang kosong yang seperti disebut oleh Dr. Abu Anas tadi, bukanlah menghalang kita untuk menyalurkan bantuan kepada saudara kita di luar sana yang memang langsung, seperti yang disebut oleh Ustaz Reza tadi, memang langsung tidak ada bantuan yang sampai kepada mereka. Jadi balik kepada Ustaz Reza, kita dah dengar panjang lebar tentang apa yang dilakukan oleh Global Ihsan di Yaman. Cuma untuk nak meringkaskan ataupun nak fokus terus kepada projek terkini yang nak digerakkan oleh Global Ihsan, yang perlukan sumbangan dan juga sokongan rakyat Malaysia.
apa projek terkini yang kita nak gerakkan di sana dan bagaimana rakyat Malaysia yang ingin menyumbang boleh memberikan sumbangan dalam bentuk, saya ingat yang pentingnya dalam bentuk keuangan, bagaimana nak disalurkan dan apakah perancangan Global Ihsan dalam masa terdekat ini. Jadi saya beri ruang sepenuhnya kepada Ustaz Reza untuk memberikan pencerahan kepada rakyat Malaysia kempen yang sedang kita gerakkan khususnya di Yaman sekarang. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Noat. Angka kematian daripada tahun bermulanya perang 2014 akhir sehingga kini kita lihat statistik yang terkorban hampir 377,000 Yaman. Dan hampir 60% daripada angka tersebut kematian disebabkan kesan tidak langsung daripada peperangan. Kesan tak langsung ni kita katakan di antara punca mereka mati di antaranya sebab kekurangan air bersih. Sudah tentu kelaparan juga menjadi punca utama dan juga penyakit-penyakit. Dan kesan langsung akibat peperangan seramai 150,000 yang terbunuh. Dan dalam laporan juga kita lihat mereka yang terbunuh seramai 60% diakibatkan peperangan secara tak langsung ini adalah kanak-kanak khususnya. Mereka yang berisiko dengan kekurangan zat makanan terutamanya malnutrisi. Seperti mana Ustaz Mat katakan tadi, 1 juta lebih ibu yang berhadapan dengan malnutrisi, tetapi kanak-kanak seperti mana yang juga kita maklumkan tadi 2.3 juta kanak-kanak malnutrisi. Ini suatu angka yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi dengan sebab itu alhamdulillah kami juga diberikan luang dan peluang begitu luas oleh rakan-rakan NGO kami di Yaman untuk melihat apa-apa yang kami ingin lihat. Dan di antara lokasi selain daripada Kem Jufainah yang menempatkan 14,000 keluarga di sebuah kem, dan kem itu merupakan kem yang terbesar di Ma'rib, kami juga berpeluang dan kami memang ingin melihat bagaimana situasi hospital yang digunakan oleh masyarakat awam untuk merawati penyakit-penyakit yang berlegaran dan yang membunuh saudara-saudara kita di Yaman, dan angkanya ini bukan main dahsyat. Dan apa yang malang lagi kita katakan, ianya sebahagian besar adalah kanak-kanak. Kami pergi kepada Hospital Kara, satu di antara satu-satunya hospital yang digunakan untuk masyarakat awam pelarian di Kota Ma'rib, dan apa yang sangat menjadikan kami hanya dikhabarkan dan kami melihat untuk menampung 3.5 juta pelarian saudara Muslim yang seakidah dengan kita ini, hanya ada 11 katil ICU sahaja. 11 katil ICU sahaja untuk menampung jumlah yang begitu besar dalam keadaan penyakit bertebaran, dalam suasana peperangan, dalam suasana makanan tak cukup. 11 katil ICU ini satu angka yang kita katakan mampu untuk kita bantu. Dan apabila kita mengatakan malnutrisi untuk kanak-kanak, ward kanak-kanak yang kami lihat hanya ada 6 katil sahaja untuk kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian, kita di Malaysia ini, kita di setiap perumahan tu kalau kita lihat adalah klinik-klinik. Kadang-kadang satu perumahan tu ada 2-3 klinik. Itu pun kalau kita perhati daripada pagi sampai ke malam, berpuluh-puluh kanak-kanak yang meminta rawatan dengan sebab demam, dengan sebab syirit-berit, dengan sebab selesema, asma dan sebagainya. Bagaimana nak kita nak kita cakapkan satu suasana yang kritikal, peperangan, makanan tak cukup. 6 katil ini wajarkah untuk mereka? 6 katil ini padan ke untuk mereka? Cukup ke untuk mereka? Dan saya rasakan ini satu projek ataupun suatu perkara yang kita boleh ubah dan kita boleh bantu, dan kita sangat boleh memberikan bantuan jika kita bersama-sama
dan jika kita bersatu padu mengumpulkan sedikit dana, kami di Global Ihsan merancang dan kami telah berbincang dengan pihak hospital untuk mendirikan satu bangunan tambahan untuk menyediakan ward ataupun katil yang secukupnya. Ya, lakaran hospital itu ada dan detailnya juga ada pada kami, alhamdulillah, dan kosnya boleh saya katakan dengan masyarakat kita yang ada tidaklah begitu besar, iaitulah sebanyak ringgit Malaysia 2 juta sahaja. Dan kita juga mungkin persoalkan dengan masa ni. Kalau orang minta bantuan sebahagian bantuan, kita katakan contoh apa kita katakan rumah banjir dan sebagainya, tetapi ini kalau lewat ianya nyawa pergi, nyawa boleh pergi dengan masa yang mungkin kita boleh selamatkan. Okey. Jadi sebab itu juga kita katakan ini saya ketika mana bersama pihak hospital, mereka minta saya berucap bagi pihak lokal dan saya kebetulan ketika itu berucap dengan pihak hospital dan NGO di sana, dan saya mengatakan kepada mereka, insya-Allah bismitul munazzamah Global Ihsan, insya-Allah sayatimmu hadzal mashru' at-tawsi'at al-mashfa al-Kara fi sanat al-qadim yani 2022, insya-Allah. Saya katakan kepada mereka, insya-Allah kita akan laksanakan, kita akan bantukan dan kita akan bereskan pembangunan penambahan hospital Kara untuk atfal ataupun kanak-kanak kita di sana, untuk saudara-saudara kita di sana, dan dengan itu kami merasakan ini suatu projek yang tergesa. Kami merasakan projek ini perlu cepat kerana makin ditangguh masa, makin ramai lagi terdedah dengan kehilangan nyawa, dan projek ini juga sebenarnya memberikan peluang dan ruang yang besar kepada para penderma, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang sesiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, Allah mengatakan maka seakan-akan fadilatnya dia telah memelihara kehidupan kesemua manusia. Maka ini suatu peluang bagi para penderma untuk mendapat fadilat yang sebesar itu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan bantuan yang boleh dirasa nikmat dan mereka layak dan sewajarnya menerima bantuan dan pertolongan daripada kita. Sekadar itu, insya-Allah mudah-mudahan kami juga berkata kepada mereka, nahnu nashtaghil fawqa taqatna, nashtaghil lailan wa naharan li atfalna wa ikhwanna fil Yaman. Kami insya-Allah bekerja tungkus dan lumus, melakukan kempen seluas-luasnya. Kami bekerja siang dan malam untuk demi menyelamatkan kanak-kanak ataupun anak-anak kami di sana dan saudara mara kita di Yaman. Dan mudah-mudahan bagi penonton sekalian, sidang penonton juga boleh mengambil inisiatif untuk mewakilkan diri anda, mewar-warkan perkara ini untuk mengumpulkan dana ini, dan mudah-mudahan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikurniakan pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Jadi jelas kepada kita semua penonton, setelah ilmu diberikan kepada kita, masa untuk kita bergerak dan bertindak menyahut peluang dan ruang yang diberikan kepada kita, hospital yang cuba dibina dengan sedikit sumbangan daripada rakyat Malaysia yang mampu untuk memberikan kesembuhan dan menyelamatkan nyawa. Seperti hadis yang selalu dibaca oleh Dr. Rozaimi, hadis yang masyhur, Nabi SAW menyatakan jika kita boleh menghidupkan satu nyawa, seperti kita menghidupkan keseluruhan manusia. Jelas projeknya adalah pembinaan sebuah hospital yang sangat diperlukan. Saluran dan ruangnya telah dibuka melalui pertubuhan Global Ihsan. Rakyat Malaysia, ayuh kita sahut seruan ini.
kita buktikan sedekah kita kepada rakyat dan saudara kita di Yaman. Sebelum kita pergi ke pusingan yang akhir bersama dengan Fadil Dr. Ruzaimi, kita ada sedikit tayangan video ya, yang kita akan tayangkan apa yang diperolehi oleh rakan-rakan kita yang berkunjung ke Yaman baru-baru ini. Jadi saya mengajak semua penonton untuk kita hayati sebentar klip video ini dan kita akan pergi kepada Dr. Ruzaimi untuk pusingan yang akhir insya-Allah. المستشفى بحاجة بدرجة أساسية والرئيسية إلى توسعة. صراحة نحن نعاني مثل ما اطلع يا دكتور على الوضع في قسم التغذية والحضانة فل ملان، يعني تجي حالة نقول لهم آسف ما مش معنا مكان، وهذا ينعكس سلبا على حياة المرضى خصوصا النازحين منهم في ظل ظروف البرد وانقطاع الرواتب وغلاء المعيشة. كل هذا ينعكس على حياة الأطفال بالدرجة الأساسية وحياة الأم. كما رأيته في قسم الحضانة حالات الخدج كثير، حالات التي تأتي من البيوت إلى المستشفى بولادة طبيعية، ولادة تعثر نتيجة عدم ما فيش طريق، ما فيش مكان، ما فيش سيارات، ما فيش كذا ما فيش كذا. أتمنى أن الصورة قد وضحت لديكم. الاحتياج الرئيسي هو مبنى، كل ما يعنيه من ناحية المبنى والتأثيث، وكذلك الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الخاصة. هذا في مخطط هنا موجود، في احتياجات موجودة هنا. هذا المكان طبعا بيكون دورين، حدود 40 سرير. 40 سرير أعتقد كافي للمحافظة بشكل عام، يعني اقليم سبع كامل. اقليم سبع. اي تشوف انت من الجوف، اي الجوف كذا كله النازحين. نستطيع أن نقول انه بعد تأسيس المبنى مستشفى كرى وكادرها قادر على استيعاب حالات تتوصل إلى 40 حالة أو 40 سرير. وأعتقد أنه هذا واجب علينا جميعا أن نبحث عن داعمين، سواء من السلطة المحلية أو إدارة المستشفى أو المنظمات الإنسانية الدولية والخيرية منها. أتمنى أن رسالتنا وصلت إليكم. Okey tuan-tuan, itulah video yang baru sahaja kita saksikan realiti yang sebenar-benarnya berlaku di bumi Yaman. Begitu menyentuh jiwa kita dan sangat berbeza dengan keadaan di Malaysia. Mungkin ada kekurangannya tetapi tidaklah seteruk dan sekritikal yang kita lihat. Jadi sangatlah penting untuk kita menyokong, dan saya rasa walaupun mungkin kecil bantuan yang kita berikan, 40 disebut tadi, 40 katil
atau 40 pesakit yang dapat ditampung dengan sebuah hospital. Tapi 40 itu satu angka yang begitu besar bagi mereka di Yaman. Jadi sebagai pusingan akhir, dan saya harap mesej kita sampai dan dapat disebar luaskan ke seluruh pelosok tanah air dengan terteranya nombor akaun, dan tuan-tuan nampak ke mana wang dan dana itu akan disalurkan. Ini bukan satu projek yang kita jadikan seperti projek-projek yang sebelum ini yang mungkin banyak pertikaian, skema dan sebagainya. Ini realiti dan ini bukti yang kami bawa kepada penonton. Malangnya doktor, sebagai pusingan yang akhir, ada juga yang mengaitkan keadaan dan situasi konflik peperangan di Yaman ini dengan hadis-hadis akhir zaman, teori-teori konspirasi dan sebagainya. Kerana kita tengok hari ini masalah besar, terutamanya berkaitan dengan bidang doktor, iaitu hadis. Sangat mudah, simplistik, begitu cepat mengaitkan hadis-hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman. Tanduk syaitan dikaitkan dengan menara di Mekah, kemudian konsert-konsert yang berlaku, maksiat yang berlaku, kemudian peperangan di Yaman, kononnya api, neraka lah, peperangan di antara Malhamatul Kubra dan sebagainya. Begitu cepat tafsiran-tafsiran ini keluar. Yang malangnya keluar daripada mulut-mulut yang boleh kita sebut sebagai orang awam, mungkin ruwaibidah, juhala dan sebagainya. Mungkin doktor boleh bagi sedikit nasihat prinsip kita mendepani hadis-hadis akhir zaman dengan peristiwa konflik krisis kemanusiaan khususnya di Yaman dan juga mungkin di Timur Tengah yang tidak jauh dan begitu dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pusingan penutup kepada perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Baik, apabila kita bercerita tentang isu akhir zaman, dia menarik minat ramai di kalangan penuntut-penuntut ilmu. Kerana apabila Nabi SAW mengkhabarkan tentang suatu peristiwa kerosakan yang bakal berlaku, maka orang tertanya-tanya, kan? Adakah ini yang dimaksudkan oleh Nabi? Adakah ini yang dimaksudkan oleh Nabi? Jadi sebab itulah para ulama meletakkan disiplin untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis yang seperti ini. Antaranya, kita perlu memastikan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Saya ingat lagi dalam fatwa ada orang tanya, betulkah ada hadis Nabi kata ana minal Yaman, aku ni berasal daripada Yaman? Maka panel-panel fatwa mengatakan mereka tidak menjumpai hadis dengan lafaz berkenaan. Dengan lafaz berkenaan itu tidak dijumpai. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, yang pertama sekali memastikan kesahihan sumber, terutamanya apabila kita berbicara tentang isu akhir zaman. Sebab benda akhir zaman ataupun perkara yang akan berlaku pada masa akan datang ni perkara gaib. Tak ada siapa dapat memastikan ia berlaku melainkan apabila kita menerimanya melalui jalan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama tidak mengingkari perbuatan mengaitkan realiti yang berlaku dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti mana Asma pun pernah melakukan, Asma binti Abi Bakar pernah melakukan perbuatan mengaitkan hadis yang disebut oleh Nabi. Apabila Nabi SAW menyebutkan tentang hadis akhir zaman, dia kaitkan dengan Hajjaj yang muncul, yang menzalimi Zubair bin Awam dan ramai lagi golongan salafus salih yang dizalimi oleh Hajjaj. Begitu juga para sahabat Nabi SAW yang mengaitkan Ibn Sayyad sebagai Dajjal. Sebahagian daripada sahabat sanggup untuk bersumpah sekalipun, sehingga Ibn Hajar kata memang tak dinafikan Ibn Sayyad itu Dajjal minad Dajajilah, tapi dia bukan Dajjalul Akbar. Dia salah satu daripada Dajjal yang ada, tetapi dia bukan Dajjal Akbar, dia bukan Dajjal yang besar yang akan muncul sebelum daripada kiamat. Baik, tetapi para ulama meletakkan kaedah, apabila kita nak mengaitkan realiti dengan hadis-hadis akhir zaman, kita kena pastikan semua sifat-sifat yang berlaku pada realiti itu sama seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Jadi kena pastikan betul-betul lah. Sebab itu kita kena ada satu unsur ta'anni, satu unsur kita kata apa, ta'anni dalam bahasa Melayu, kita kena relax, slow and steady. Jangan terlalu, orang kata apa, jangan terlalu cepat dalam nak mengaitkan mana-mana peristiwa dengan hadis akhir zaman, melainkan setelah munculnya sifat yang disebutkan dalam hadis itu sama, sebiji, 100%. Ya. Dulu orang cerita pasal Obama. Dia kata Obama ni lah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Zu Aswaiqatain, pemilik dua betis yang kecil.
Kerana dia kata, memang betul dalam hadis disebutkan tentang orang yang mempunyai betis kecil yang akan merobohkan Kaabah dan dia ni datang daripada Habsyah. Jadi orang mula mengaitkan dengan Obama. Saya kata bukan, sebab hadis itu sebut satu sifat yang sangat-sangat clear. Betis yang kecil. Bila kita tengok Obama tak nampak sifat tu. Jadi oleh kerana tu kita jangan terlalu cepat. Dan apabila kita nampak sifat itu sama, kita kena, kalau kita nak kaitkan sekalipun, kita kena beri ruang kepada orang ramai untuk mengatakan ini pendapat saya. Wallahu a'lam, saya nampak sama. Tapi ini bukan wahyu daripada Allah. Kaitan ni bukan wahyu. Maksudnya perkaitan tu ijtihad. Hadis tu betul wahyu. Peristiwa ni berlaku di depan mata kita. Adakah ini dimaksudkan oleh Nabi? Sekadar saya kaji, nampak macam sama. Tapi kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan bukan menentang hadis lah. Tuan-tuan hanya tak setuju dengan saya. Ini benda yang sangat penting. Sebab kadang-kadang ada orang dikaitkan dengan akhir zaman. Siapa yang tak setuju dengan dia, dia akan kata orang ni pengikut Dajjal. Dia akan kata orang ni pengikut Ya'juj Ma'juj. Ini kita tak mau. Sehinggalah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan oleh kerana teori-teori yang tak dapat dibuktikan betul lagi. Jadi bila sebut tentang akhir zaman ni memang adalah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang mana Nabi SAW menyebutkan, hadisnya panjang, yang mana Nabi SAW menyebutkan akan ada tentera-tentera yang pelbagai. Tentera-tentera yang pelbagai akan muncul. Jundul Bisyam wa jundul bil Yaman wa jundul bil Iraq. Akan ada satu puak tentera yang akan berada di Syam, satu puak yang akan berada di Yaman, satu puak yang akan berada di Iraq. Maka para sahabat tu, iaitu tak silap saya nama dia Ibn Hawalah, dia bertanya kepada Nabi SAW, dia kata, khirli ya Rasulullah, tolong pilih untuk saya di mana saya perlu berada kalau berlaku peperangan yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Maka Nabi SAW menyebutkan, kamu kena pilih Syam, kerana Syam itu tempat berkumpulnya makhluk-makhluk pilihan Allah, makhluk-makhluk yang baik. Kemudian Nabi SAW kata, ama in abaitum fa'alaikum biyamanikum. Jadi kalau kamu tak mahu untuk duduk di Syam, kamu pergilah ke Yaman. Maka hadis ini secara umumnya menceritakan akan berlaku peperangan. Akan ada tentera di Iraq, akan ada tentera di Syam, dan akan ada tentera di Yaman. Jadi Nabi SAW kata, kamu kena pilih Syam kerana itu tempat yang baik. Kalau kamu tak nak, kamu pilih di Yaman. Jadi adakah peperangan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Adakah peperangan yang kita sedang hadapi ini dimaksudkan oleh Nabi SAW? Kita kata wallahu a'lam, tetapi mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi kalau ia betul sekalipun, maka kita kena ambil bahagianlah. Kalau kita bantu Syam, kita bantu Yaman, kita tak mampu nak pindah ke sana, kita tak mampu nak mengubah keadaan di sana dengan drastik kerana kita tidak ada kuasa, kita tidak ada kemampuan, yang kita bukannya Elon Musk, kan? Betul ke sebutan dia? Saya pun tak tahu nama orang kaya, kan? Kita bukannya Bill Gates yang mempunyai bilion harta. Kita hanya golongan marhain, tetapi golongan marhain ini membantu sekadar mungkin untuk memberikan perubahan sedikit, untuk memberikan keselesaan sedikit kepada saudara kita yang berada di Yaman dan ke saudara kita yang berada di Syam. Jadi sebab itu Global Ihsan ni dalam misi mereka fokus kepada Syam dan juga Yaman. Bukan Palestin tak penting. Palestin juga termasuk dalam Syam. Tetapi Palestin dah ada NGO yang begitu banyak yang menguruskan. Sahabat kita Nadir pun duduk di sana dan memberitahu kepada kita, alhamdulillah bantuan, walaupun kita kata masih lagi diperlukan, tetapi sudah ada yang membantu. Tetapi Syria dan Yaman ini kita perlu tingkatkan awareness, kita perlu tingkatkan kesedaran supaya masyarakat merasakan keadaan di Syria, keadaan di Yaman juga memerlukan kepada bantuan kita. Kalau tak mampu, kita tak mampu bagi banyak, kita bagi sikit. Tak mampu bagi sikit pun tak apa, kita bagi doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan mereka. Jadi saya secara peribadinya saya mengharapkan kepada kita semua agar dapat untuk memberikan sedikit bantuan supaya pembinaan hospital ni dapat dilakukan dengan segera kerana mereka sangat-sangat terdesak memerlukan kepada bantuan kita. Itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan kepada audience pada hari ini. Terima kasih banyak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Okey, alhamdulillah, sejam lebih kita bersiaran dari sudut pandangan agama, dari sudut pandangan hadis Al-Quran, dan juga dari sudut pandangan para ulama. Kita juga telah pergi sendiri dan melihat realiti yang berlaku di Yaman.
tujuan kita mengadakan forum ini seperti yang kita sebut di awal tadi, yang dianjurkan oleh Global Ihsan, sebuah NGO yang berasaskan kepada kebajikan dan dakwah, adalah untuk menyalurkan bantuan secara sah kepada jalan dan tempat yang betul tanpa melanggar sebarang undang-undang. Kerana kita menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya memberikan sedikit sumbangan. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan tadi dapat menjadi hujah penyelamat kita di hadapan Allah nanti. Ingatlah, antara perkara yang akan disoal oleh Allah berkaitan dengan harta kita, daripada mana kita dapat dan kepada mana kita gunakan harta tersebut. Sekarang ada ruang dan saluran yang dibuka oleh Allah melalui jalan Pertubuhan Kebajikan Global Ihsan yang jelas kepada kita untuk membina sebuah hospital yang bersifat menyelamatkan manusia berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi kepada mereka yang mengikuti secara live, mendapat ilmu dan manfaat, panjatkan doa Allah mengubah keadaan saudara kita di Yaman dan di Malaysia. Dan sekarang masa untuk kita bertindak dengan memberikan sumbangan melalui akaun yang tertera untuk projek misi Hospital Kara. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa sahaja yang kita salurkan, ilmu, tenaga, buah fikiran dan juga wang ringgit, menjadi penyelamat kita di akhirat esok. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Global Ihsan Malaysia, dan boleh like, kita ada page Facebook kita, Global Ihsan Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Global Ihsan Malaysia, yang juga disokong oleh tokoh-tokoh ilmuwan, Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin juga saya difahamkan sebahagian daripada Global Ihsan, Datuk Dr. Abu Anas juga, dan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan saya sebagai moderator pada malam ini memohon maaf jika sepanjang saya mengendalikan program ini ada kekurangan dan kesilapannya, dan kita harapkan tuan-tuan mendapat manfaat. Dan yang lebih penting lagi, sekali lagi kita kempen, gerakkan misi untuk kita sama-sama menyumbang. Kalau ada sedikit sumbangan, RM1, RM10, RM20, mungkin kita boleh bagi sedikit untuk rakyat Malaysia dan sedikit untuk saudara seagama kita di Yaman, insya-Allah. Jadi saya sudahi forum diskusi kita pada malam ini, tangisan Yaman yang terabai di antara kemanusiaan dan ihsan. Mudah-mudahan menjadi hujah kita di hadapan Allah esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.